Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sejarah bab 3, 3.2, 3.3 dan 3.4. Tajuk pertama ialah persuratan. Sebelum sistem persuratan digunakan dengan meluas, masyarakat kerajaan Melayu terkenal dengan tradisi lisan. Tradisi lisan lahir berdasarkan alam sekeliling. Tema utama tradisi lisan ini bertemakan asal-usul binatang, nasihat, seloka, teladan dan adat. Apabila sistem tulisan lahir, persuratan berkembang dalam kalangan masyarakat. Persuratan merupakan antara bukti keintelektualan masyarakat kerajaan alam Melayu. Bukti kegiatan persuratan awal kerajaan alam Melayu yang ditemukan adalah dalam bentuk batu bersurat. Kerajaan Funan. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Funan dibuktikan dengan penemuan batu bersurat terawal di alam Melayu yang bertarikh abad kedua. Manakala kerajaan Sriwijaya, kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan penemuan batu bersurat seperti Karang Berahi dan Palas Pesema bertarikh abad ke-7. Batu bersurat ini memerialkan pengukuhan kerajaan terutama kepentingan taat setia terhadap raja. Kerajaan Angkor. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Angkor dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Sedok Kok Tom di barat laut Kemboja yang mengisahkan pemerintahan Jayavarman kedua. Inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi pula menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan. Kerajaan Champa. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Champa dibuktikan dengan penemuan batu bersurat tertua di Kautara bertarikh pada 152 Masihi. Di Champa juga ditemukan sebanyak 206 buah batu bersurat. Selain itu ditemukan bukti persuratan Champa dalam bentuk manuskrip sejak abad ke-13. Karya sastra yang masyhur ialah Akayat Indrapatra dan Akayat Deva Mano. Kerajaan Majapahit. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Majapahit dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Trowulan bertarikh 1358 Masihi yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno bertulisan Kawi. Selain itu ditemukan bukti persuratan dalam bentuk manuskrip. Karya sejarah termasuk ialah Negara Kartagama yang dikarang oleh Prapanca yang pada tahun 1365. Karya yang lain yang terkenal ialah Pararaton dan Tantu Panggelaran. Kerajaan Kedah Tua. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Kedah Tua dibuktikan dengan penemuan batu bersurat. Antaranya termasuklah di Bukit Coras dan Bukit Mariam bertarikh pada abad ke-5. Ditemukan juga inskripsi yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Sebagian besar inskripsi menyentuh tentang doa dan amalan dalam agama Buddha. Persuratan kerajaan alam Melayu mendapat pengaruh epik dan sastra India yang terkenal seperti Ramayana, Mahabharata, Purana dan Jataka yang disadurkan ke dalam bahasa tempatan di alam Melayu. Apabila Islam tersebar ke alam Melayu, sastra Islam yang berbentuk syair, gurindam, cerita hikayat dan nazam mula mempengaruhi persuratan Melayu. Kisah kehidupan Nabi-Nabi seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW ditulis ke dalam bahasa Melayu. Antara karya Nabi yang terkenal termasuklah hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi wafat, hikayat bulan berbelah dan hikayat Nabi Yusuf. Karya epik pula yang banyak mengisahkan perjuangan pahlawan Islam yang terkenal ke dalam bahasa Melayu seperti hikayat Amir Hamzah, hikayat Iskandar Zulkarnain dan hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Kemudian tokoh Islam seperti Nabi dan pahlawan ini menjadi elemen mempengaruhi persuratan Melayu. Kita masuk pula ke dalam 3.3 iaitu seni bina. Seni bina merupakan suatu seni mereka bentuk sebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh itu, kecemerlangan masyarakat kerajaan Melayu dapat dilihat melalui hasil bina mereka. Antaranya termasuklah seni bina candi dan perkapalan dan sistem pengairan. Kerajaan Funan. Masyarakat kerajaan Funan mampu membina kapal besar yang boleh memuatkan sehingga 700 orang dan 1000 tan kargo barangan. Mereka terkenal dengan perahu panjang yang boleh membawa 100 orang penumpang. Sistem pengairan dibina untuk mengawal limpahan air dan mengalirkan air masin keluar daripada tanah pertanian. Candi telah dibina sebagai rumah ibadat, pusat pendidikan dan pertemuan masyarakat.
Tinggalan candi masyarakat kerajaan Funan yang telah ditemukan ialah Candi Go Chai Ti di Ochio. Kerajaan Angkor. Masyarakat kerajaan Angkor mempunyai seni bina yang berkait rapat dengan kegiatan pertanian. Mereka membina barai berukuran 2 kali 8 km yang dapat menampung 30 juta meter padu air yang disalurkan ke sawah-sawah padi di sekitarnya. Seni bina kerajaan Angkor yang masyhur ialah Angkor Wat dan Angkor Thom. Angkor Wat dibina oleh Raja Suryavarman II pada abad ke-12. Angkor Wat dibina dengan keluasan 208 hektar. Binaan menara utama di tengah-tengah candi ialah setinggi 65 meter. Masyarakat kerajaan Angkor turut membina kapal untuk kegunaan perdagangan dan peperangan. Dalam gambar raja tersebut kita dapat perhatikan ukiran kapal perang kerajaan Angkor pada Angkor Wat dan juga gambaran binaan Angkor Wat dari pandangan sisi. Tahukah anda, Candi Borobudur merupakan candi bagi pengadut Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini merupakan candi Buddha yang terbesar di dunia, dibina pada abad ke-9 semasa pemerintahan kerajaan Sailendra. Candi ini dibina berbentuk gunung yang bersegi-segi dan memiliki beberapa tingkat. Di bahagian puncak yang terdapat 72 buah patung Buddha yang diletakkan di dalam stupa. Kerajaan Champa. Seni bina masyarakat kerajaan Champa dapat dilihat melalui binaan candinya. Antara candi kerajaan Champa yang masyhur termasuklah kompleks candi di lembah Misong, Dondong dan Ponagar. Anda dapat perhatikan pada gambar raja tersebut dan juga pelan yang menunjukkan gambaran Angkor Thom daripada kerajaan Angkor Wat. Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat kerajaan Sriwijaya turut membina candi. Antara candi yang termasyhur termasuklah Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi di Sumatera. Ibu kota Sriwijaya menjadi pusat binaan kapal. Rekod kerajaan Cina mencatatkan Palembang sebagai pusat binaan kapal-kapal Melayu, iaitu Kuala Lumpur, yang besar, boleh berlayar hingga pelabuhan Tonkin dan Tenggara, China. Kerajaan Majapahit. Masyarakat kerajaan Majapahit membina banyak candi semasa era kegemilangannya. Antaranya termasuklah Candi Tikus di Jawa Timur dan Candi Ceto di Jawa Tengah. Selain candi, masyarakat kerajaan Majapahit membina pintu gerbang seperti Gapura Ringin Lawang, iaitu pintu gerbang laluan raja, dan Gapura Bajang Ratu, iaitu pintu masuk ke dalam sebuah bangunan suci di Jawa Timur. Sila perhatikan raja tersebut sebagai contoh. Kerajaan Kedatua. Seni bina kerajaan Kedatua banyak tertumpu kepada binaan candi bagi agama Hindu dan Buddha di Lembah Bujang. Antara tinggalan candi Buddha yang termasyhur termasuklah di Bukit Coras, Bukit Pendir dan Bukit Mariam. Tinggalan candi Hindu yang termasyhur di Bukit Batu Pahat dan Benang Dalam. Kedua candi ini mendapat pengaruh seni binaan kerajaan Chola India. Seni bina arca Hindu dan Buddha turut ditemukan di lokasi candi tersebut. Kerajaan Gangga Negara. Penemuan patung Buddha yang diperbuat daripada gangsa setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan merupakan antara bukti seni bina masyarakat kerajaan Gangga Negara. Turut ditemukan beberapa binaan patung Buddha lain di Sungai Siput dan Pangkalan. Seni bina arca tersebut menerima pengaruh daripada kerajaan Gupta, India. Kebijaksanaan masyarakat kerajaan Melayu dibuktikan melalui kemahiran seni bina seperti perkapalan dan pengairan dan candi. Kemahiran tersebut merupakan bukti yang masih boleh dilihat hingga hari ini dan merupakan khazanah sejarah kerajaan alam Melayu yang masih dipelihara dan dipelihara. Struktur sosial. Masyarakat kerajaan alam Melayu terikat dengan struktur sosial yang hampir sama. Asas struktur ini terbahagi kepada kelas atasan yang dikenali sebagai golongan pemerintah dan kelas bawahan yang dikenali sebagai golongan diperintah. Golongan pemerintah, iaitu golongan diraja. Status tertinggi terdiri daripada raja dan kerabat diraja, pemaisuri, putra-putri, adik-beradik, ibu bapa dan ahli keluarga. Manakala golongan bangsawan mendukung sistem pentadbiran kerajaan terdiri daripada pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga dan pendeta agama. Manakala golongan diperintah, rakyat merdeka mengukuhkan sistem beraja melalui konsep tak setia dan menjana ekonomi kerajaan. Terdiri daripada pekerja istana, askar petani, penternak, pedagang, nelayan dan artisan. Manakala golongan hamba berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemiliknya. Terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan rela menjadi hamba. Oleh itu, struktur sosial masyarakat kerajaan Melayu yang tersusun memfokuskan sistem politik dan kedudukan pemerintah. Kelas atasan memainkan peranan
menjaga dan melindungi rakyatnya, manakala kelas bawahan memberikan taat setia kepada golongan pemerintah. Peranan kedua-dua golongan ini mengukuhkan sistem masyarakat dan menyumbang kepada kestabilan kerajaan. Cakna dan cerminan sejarah, nilai patriotisme dan iktibar. Memahami sosial budaya masyarakat kerajaan Melayu membolehkan kita mengenali sejarah kepelbagaian budaya di rantau yang kita diami ini. Mengetahui kegemilangan sosial budaya masyarakat kerajaan Melayu dapat meningkatkan kesedaran kita untuk mempertahankan warisan budaya di negara kita. Keterbukaan masyarakat kerajaan Melayu menerima pengaruh luar dapat memupuk sikap toleransi untuk meningkatkan pencapaian bangsa dan negara. Dari segi nilai diri dan keluarga, sikap bergenimbang sesama ahli keluarga penting dalam membina keluarga sejahtera. Dari segi negara pula, kita perlu menghormati kepelbagaian aspek sosial budaya di negara kita bagi menjamin kemakmuran dan keunikan negara kita daripada kaca dunia. Sikap menghormati dan kepelbagaian masyarakat di negara ini amat penting demi keamanan negara. Sekian dulu daripada saya di dalam bab 3 ini. Kita akan bertemu lagi dalam bab seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.